Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita syukur pada Allah dapat sekali lagi bertemu, dan hari ini kita kembali dalam siri bacaan kita pada kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tanpa melengahkan masa, maka kita pakat-pakat bacalah. Tolong share, tolong forward pada sahabat-sahabat yang mungkin boleh sama-sama mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Baik, bab ataupun kitabu salatil kusufi, kitab pada membicarakan salat khusuf, iaitulah salat gerhana. Babu salatil kusuf, bab salat gerhana. Hadis yang ke-520, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafatis syamsu في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا muttafaqun alaih. Maksudnya, Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam langsung salat bersama sahabat dengan salat yang lama sekali berdiri dan rukuknya. Binnas faqama fa'atala al-qiyam, berdiri lama dan rukuknya. Kemudian i'tidal dan lama i'tidalnya. Kemudian rukuk yang lama tapi tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian bangun dan sujud yang juga lama. Kemudian pada rakaat kedua juga berbuat demikian. Dia mengelirukan sikit terjemahan dia. Kita ulang sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat bersama sahabat dengan salat yang lama sekali berdiri. Kalau ikut terjemahan betul lah, lama sekali berdiri. Kemudian rukuknya dan lama pula rukuk.
Jadi dia terjemahkan sekali, berdiri dan rukuk tu lama. Yang ni lama berdiri, kemudian rukuk pun lama. Kemudian i'tidal. Kemudian Nabi pun bangun daripada rukuk. Kemudian lama i'tidalnya, maknanya lama qiyam. Dia dalam terjemah ni hadis dia tak sebut i'tidal. Sebab i'tidal ni antara rukuk dengan sujud. Ni tak, ni qiyam sekali lagi. Kemudian Nabi bangun daripada rukuk dan lama qiyamnya. Kalau boleh terjemah situ, lama qiyamnya. Sebab apa lama qiyam ni? Sebab baca Fatihah sekali lagi dan baca surah sekali lagi. Kalau i'tidal tu kita panggil sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tak, ni baca sekali lagi, lama qiyamnya. Kemudian rukuk yang lama, tapi tidak selama rukuk yang pertama. Jadi Nabi SAW berdiri qiyam lama, rukuk lama. Kemudian bangkit daripada rukuk, qiyam lagi lama, tapi tidak selama yang pertama. Kemudian rukuk lagi lama, tapi tidak selama yang pertama. Kemudian sujud. Kemudian bangun dan sujud juga yang lama. Kemudian Nabi SAW bangun daripada rukuk, kemudian Nabi sujud dan lama sujudnya. Itu kalau kita pecahkan satu-satu nak faham sebagaimana perbuatannya. Jadi apa yang berlaku? Rakaat pertama Nabi qiyam lama, rukuk lama. Bangun daripada rukuk, qiyam lama, tapi tidak selama yang pertama. Kemudian rukuk lama, tapi tidak selama yang pertama. Kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujudnya lama. Sujudnya lama. Sujud macam biasa, 2 kali sujud. Kemudian Nabi naik rakaat yang kedua. Nabi buat seperti mana pada rakaat yang pertama. Okey. Ketika salat selesai, matahari pun telah kembali. Lalu baginda berdiri dan berkhutbah. Setelah memanjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, baginda bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan ini keduanya sebagai bukti kebesaran kekuasaan Allah. Tidaklah gerhana kerana mati atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat, kena tanda situ. Apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah berdoa dan takbir mengagungkan Allah, salat dan sedekah. Kemudian bersabda pula, wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika hambanya yang lelaki atau wanita berzina. Wahai umat Muhammad, adakah kalian mengandaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muttafaqun alaih. Baik, jadi pada hadis yang pertama ni jelas kepada kita beberapa isu berkaitan dengan solat gerhana. Mungkin kita akan jumpa lagi lepas daripada ni benda-benda, tapi kita dahulukan perbahasan tentang solat gerhana berdasarkan hadis ini. Pertama, dalam hadis ni ada tata cara solat gerhana. Bahawa solat gerhana ni dilakukan 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Sujud mana rakaat biasa pun 2 kali sujud kan. Jadi bagaimana kita buat pada sujud pada solat yang biasa, begitulah kita buat pada rukuk dalam solat gerhana. Maknanya 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Rukuk, bangun, baca balik, rukuk, bangun, kemudian baru sujud, bangun, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian bangun.
Jadi 2 rakaat. Kaifiat salat gerhana 2 rakaat. Dalam setiap rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Disunatkan padanya qiyam yang lama. Bermula, kalau ikut hadis Nabi ni, Nabi selesai salat, bermula gerhana sampai habis gerhana. Berapa masa gerhana biasa? 20 minit? Setengah jam lah. Kalau kita kata lebih kurang setengah jam. Gerhana tu habis dalam masa setengah jam. Maka itulah lama sifat salat gerhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang sama juga menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana dan hanya berlaku sekali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lah yang banyak kali salat gerhana ni, maknanya hampir nak kiamat tapi tak berasa tu lah. Tapi tak berasa. Yang seterusnya dalam bab ini, setelah salat gerhana disunatkan baca khutbah mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah. Okey, dalam hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat gerhana baginda berdiri dan berkhutbah. Jadi sunat khutbah. Berapa kali baca khutbah? Kalau mengikut mazhab Syafi'i, 1 kali. 1 khutbah saja. Dan itulah yang benar insya-Allah. Kemudian persoalan gerhana dalam hadis ini kembali kepada kekuasaan Allah dan tidak ada kaitannya dengan mana-mana orang, hidup dan mati. Kerana berlaku gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian atau kewafatan anak Nabi yang namanya Ibrahim. Akan kita baca nanti lepas daripada ni. Kemudian dalam hadis yang sama juga hukum salat gerhana yang saya sebut melihat tadi. Salat gerhana ni dilakukan ikut hadis Nabi ni apabila kalian melihat, saya gariskan. Apabila kalian melihat. Mana tu? Tinggi sangat, kena sikit. Apabila kalian melihat, kalimah melihat. Pada kalimah melihat ni lah para ulama menyebut bahawa kita salat gerhana ni tidak cukup dengan pengetahuan. Pengetahuan ni maknanya boleh berlaku apabila kita dengar orang yang kaji ilmu falak ni kata akan berlaku gerhana pada tempat sekian dan sekian. So kita tahu di tempat tu, contohnya di Indonesia, nampak gerhana. Pak kita tak nampak. Kan? So kita tahu gerhana berlaku di Indonesia. Tapi tak nampak tempat kita. Masa tu kena salat gerhana ke tidak? Tak perlu salat gerhana. Sebab tak cukup pengetahuan saja untuk mendatangkan sebab untuk salat gerhana. Kalau tidak kita akan tahu nanti seluruh dunia atau gerhana ni berlaku di belah Eropah, kita belah timur, berlaku gerhana belah barat. Mana kalau pengetahuan sahaja belum cukup untuk salat gerhana. Lafaz tu sebut apabila kalian melihat, maknanya kita mesti lihat keagungan Allah tu depan mata baru kita salat gerhana. Kalimah kalian melihat ni juga menunjukkan penglihatan yang berlaku dengan mata kasar. Maknanya kalau tiba-tiba berlaku gerhana ni tak nampak, kecuali kita tengok dengan mikroskop, apa yang panggil? Mikroskop tengok bawah ni. Hak tengok atas tu? Teleskop, mikroskop lah. Teleskop.
Tapi gerhana matahari nak tengok dengan teleskop warna. Ataupun gerhana tepat jauh lah bahasa kita kata. Tengok dengan teleskop nampak bulan di planet Marikh. Tiba-tiba berlaku gerhana bulan planet Marikh. Contohlah. Kalau kita fikir dah benda tu jarang nak berlaku. Tapi nak ayatnya, kalaulah kita tengok gerhana tu dengan teleskop, tidak dengan mata kasar, tak berlaku juga. Ataupun tiba-tiba terhalang kita dari gerhana tu. Berlaku gerhana tapi kita tak nampak pun. Awan mendung. Awan tu mendung. Tapi kita kalau nampak mula-mula tu, bolehlah. Mula-mula nampak, lepas tu kita solat gerhana, kemudian awan mendung. Okeylah. Cuma isu dia kalau mendung tu memang kita tahu berlaku tempat kita. Lelah ni atas ni tengah berlaku gerhana. Tapi awan mendung, hujan, lebat. Tak nampak gerhana. Ikut ilmunya ada gerhana. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun berkata sebut, kalau tak nampak, saya bebas pun sebut benda yang sama, Syekh Uthaymin pun sebut yang benda yang sama. Kalau tak nampak solat gerhana, kalau tak nampak gerhana, maka tidak disyariatkan solat kerana lafaz hadis fa idza raaitum, apabila kamu melihat gerhana. Jadi bukan kita tak nak solat, tapi sebab kita solat atas perintah Nabi SAW untuk solat gerhana berlaku apabila melihat. Nabi kata fa idza raaitum, apabila kamu melihat. So sebab untuk solat gerhana ialah melihat gerhana. Kalau kita tak nampak gerhana, maka tidak ada sebab untuk kita solat gerhana. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baru ni kan banyak isu timbul pasal gelap, mendung. Mendung. Tak nampak ataupun berlaku tempat lain baru ni. Berlaku tempat kita dah kan. Kau macam mana? Tempat kita. Cuma ada orang tak solat sebab mendung, ada orang solat sebab dah masuk waktu gerhana. Dia pun tengok pukul berapa berlaku gerhana. Masuk dah waktu ni. Lepas maghrib kan. Masuk waktu gerhana. Apakah dengan masuk waktu gerhana boleh solat? Allahu ta'ala alam. La zahir hadis ialah apabila kita melihat gerhana. Apabila kita melihat gerhana. Boleh solat untuk seorang. Kalau kita tidak berjamaah pun tak apa. Tak ada orang nak solat, kita seorang. Solatlah. Boleh solat. Baik. Dan disyariatkan juga apabila berlaku gerhana ialah berdoa, banyak berdoa, kemudian bertakbir, kemudian bersedekah. Selain daripada solat, iaitu bersedekah. Berdasarkan hadis yang satu ni, banyak benda kita boleh keluarkan daripada dia. Dan berdasarkan hadis yang sama, Nabi SAW mengingatkan tentang keperluan kita untuk takut kepada Allah. Kerana gerhana ni mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ketawanya sedikit, menangisnya banyak. Allahul musta'an. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, hadis 521. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر
faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan thumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan thumma qala sami'a Allahu liman hamidah faqama wa lam yasjud wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna min al-qira'ati al-ula thumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan wa huwa adna min ar-ruku'i al-ula thumma qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu thumma sajada thumma qala fi ar-rak'ati al-akhirah mithla dhalik fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin wanjalatis syamsu qabla an yansarifa thumma qama fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu thumma qala huma ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahad wala lihayatihi fa idza ra'aitumuha fafza'u ila salah. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera keluar ke masjid dan membariskan sahabat di belakangnya, lalu takbir fasaffan nas, lalu manusia pun buat saf di belakangnya, lalu bertakbir, kemudian membaca Fatihah dan surah yang sangat panjang, kemudian takbir dan rukuk yang lama, lalu baginda baca sami'allahu liman hamidah dan berdiri yang tidak langsung sujud tetapi membaca Fatihah dan surah yang panjang. Dibangun daripada rukuk, tak sujud, baliknya baca surah lagi, baca Fatihah dan surah lagi. Thumma qara'a qira'atan tawilah, diterjemahkan di sini tetapi membaca Fatihah dan surah yang panjang. Sini dia tak sebut surah Fatihah dan surah kan, dia kata baca surah yang panjang, tapi termasuk Fatihah lah. Okay. Tetapi tidak sepanjang yang pertama, lalu takbir dan rukuk yang lama, tetapi tidak selama yang pertama, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian sujud dan melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua sampai genap 4 rukuk dan 4 sujud. Baginda melengkapkan 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Lalu teranglah matahari sebelum mereka beredar dari masjid. Sebelum keluar daripada masjid, cerah balik, matahari pun cerah. Kemudian baginda bangkit dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lazimnya dan bersabda, matahari dan bulan adalah bukti kebesaran Allah. Tidak ada gerhana kerana mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana, segeralah lari kepada Allah dengan salat. Pun sama dalam hadis ni, fa idza raaitum, apabila kamu tengok gerhana dua-dua, matahari dan bulan, fa idza raaitumuhuma fafza'u ila salah, maka segeralah lari kepada salat. Baik, sama dengan apa yang kita sebut tadi, tata cara salat gerhana. Baik, yang seterusnya hadis yang ke-522. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafatis syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqara'a suratan tawilatan thumma raka'a fa atala
thumma rafa'a ra'sahu thumma iftataha bi suratin ukhra thumma raka'a hatta qadaha wa sajada thumma fa'ala dhalika fi tsaniyah thumma qala innahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aytum dhalika fasallu hatta yufraja ankum laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in wu'idtuhu hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitfan minal jannah hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddamu wa laqad ra'aytu jahannam yahtimu ba'daha ba'da hina ra'aytumuni ta'akhartu wa ra'aytu fiha Amru ibn Luhay wa huwa alladhi sabbaba as-sawaib muttafaqun alayh wa huwa alladhi sayyaba as-sawaib kasabbaba sayyaba as-sawaib muttafaqun alayh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah terjadi gerhana matahari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat dan membaca surah yang panjang. Kemudian rukuk dengan rukuk yang lama, lalu berdiri dan membaca surah lagi. Kemudian rukuk sampai selesai dan sujud. Kemudian melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua. Kemudian baginda berkhutbah dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti kekuasaan Allah. Jika kalian melihat yang demikian ini, maka salatlah sampai terang kembali. Sungguh aku telah melihat dari tempat berdiriku tadi semua yang dijanjikan oleh Allah kepadaku. Waktu salat tu, Nabi salat gerhana, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi syurga dan neraka, apa yang Nabi dijanjikan. Dalam salat gerhana, tengah salat gerhana tu Nabi diperlihatkan. Jadi sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu menangisnya banyak, ketawanya sedikit. Sebab apa? Sebab dalam salat gerhana Nabi diperlihatkan nikmat dan azab. Okay? Sungguh aku telah melihat dari tempat berdiriku tadi semua yang dijanjikan Allah kepadaku, sampai aku hampir mengambil setangkai anggur dari syurga ketika kalian melihat aku maju. Waktu Nabi ni tengah solat, Nabi pergi bergerak ke depan. Kemudian dalam solat juga Nabi berundur ke belakang. Jadi Nabi kata, lepas daripada solat tu, dalam khutbah Nabi kata, aku diperlihatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Hampir-hampir aku ambil setangkai anggur. Waktu kamu lihat aku maju ke depan tu, hampir-hampir aku nak ambil anggur. Dan aku juga melihat neraka Jahannam yang sebahagian menghancurkan sebahagian lainnya ketika kalian melihatku mundur kembali. Tiba-tiba Nabi pun undur balik. Nabi kata, aku rehat kepada neraka. Aku juga telah melihat Amru bin Luhay Al-Khuzai ni, Nabi lihat dia berada di dalam neraka. Dialah yang pertama yang mengadakan persembahan binatang untuk berhala. Ni persembahan binatang untuk berhala saibah. Sawaib adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran sesuatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya sebagai saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Okey. Tapi
dia buat itu sebagai penyembahan kepada persembahan untuk berhala. Dia buat itu untuk persembahan kepada berhala. Jadi binatang yang dia guna untuk sesuatu hajat, dia nazarkan untuk tidak lagi diganggu, dan itu adalah persembahan untuk berhala mereka. Dan Amr bin Luhai Al-Khuzai ini juga orang yang mula-mula mengadakan penyembahan berhala. Kalau kita baca sirah, dia inilah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia pergi ke Syam, dia tengok orang sembah berhala, dia pun tengok bagus juga kita ni kalau sembah benda hak kita nampak rupa dia. Jadi biasa Kaabah ni tak ada apa rupa. Dia pun buat balik patung berhala letak depan Kaabah. Bermulalah penyembahan berhala di keliling Kaabah. Dia tanya, sembah berhala tak? Berhala ni perantara. Kita sembah Allah, cuma berhala ni perantara. Siapa yang mula-mula buat tu? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Okay. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW melihat Amr bin Luhai diazab dalam neraka. Kerana dialah yang mula-mula menjadikan sawaib. Sawaib ni unta betina yang dipersembahkan kepada berhala ataupun dibiarkan begitu kerana sesuatu hajat yang tertunai. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang seterusnya bab zikru azabil qabri fi salatil khusuf. Bab siksa kubur ketika gerhana. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yahudiyatan ja'at tas'aluha faqalat laha a'adzakillahu min 'adzabil qabr. Fasa'alat Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'adzabu an-nasu fi quburihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idzan billahi min dzalika. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin markaban. فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهي دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. متفق عليه. Panjang hadis-hadis hari ni kita baca panjang lah ke. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang Yahudiyah, wanita Yahudi. Aisyah pernah ditanya atau pernah diminta sesuatu
oleh seorang wanita Yahudi, atau pernah ditanya oleh wanita Yahudi, a'adzakillahu min azabil qabr, semoga Allah menyelamatkanmu dari siksa kubur. Wanita ni dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, a'adzakillahu min azabil qabr, semoga Allah menyelamatkan kamu dari azab kubur. Disebut dalam ni, apakah Allah akan melindungi anda dari siksa kubur. Tapi sebenarnya a'adzakillah ni, tu bukan hamzah istifham. A'adzakillah ni maknanya semoga Allah melindungi kamu. A'adzakallah, semoga Allah melindungi kamu, a'adzakillahu min azabil qabr, daripada azab kubur. Jadi Aisyah pun tanya Nabi, bila Yahudi tu kata kepada Aisyah, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah manusia akan disiksa dari azab di dalam kubur? Bila Yahudi tu tanya, kata gitu kepada Aisyah, Aisyah tak tahu adanya azab kubur. Masa itulah di awal Nabi Aisyah pun tanya Rasulullah, ada ke tak azab kubur? Lah ni ada juga orang tak percaya azab kubur lah ni. Jadi bila Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, a'idzan billahi min zalik, Nabi berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Kemudian baginda segera kembali dan berjalan di belakang bilik. Baina dhahranai hujur, Nabi berjalan di belakang, dua belakang bilik, maknanya celah keluar daripada rumah dia pergi kepada tempat salat. Kemudian baginda berdiri salat dan orang-orang ikut salat di belakangnya. Baginda berdiri sangat lama, kemudian rukuk juga lama, kemudian berdiri lagi yang lama tapi tidak selama berdiri yang pertama, lalu rukuk yang lama tapi tidak selama rukuk yang pertama, kemudian bangun dan sujud. Lalu pada rakaat yang kedua juga berdiri lama, lalu rukuk juga lama, berdiri lagi lama, namun tidak selama yang pertama, juga rukuk lama namun tidak selama rukuk yang pertama, kemudian bangun dan sujud. Jelas Lalu Nabi SAW memberi nasihat kepada sahabat, lalu menyuruh mereka berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi ini juga termasuk dari benda yang diminta waktu berlakunya gerhana, kita minta perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Dari azab kubur. Dan hadis ini juga jelas kepada kita bahawa azab kubur itu ada. Ada orang yang tolak kewujudan azab kubur sebab dalam Quran tak sebut azab kubur. Jadi golongan ni dipanggil golongan yang berpada dengan Quran saja. Dia kata dalam Quran tak ada sebut pun azab kubur. Ada azab hari akhirat je. Malah boleh jadi dia pun berhukum gali-gali kubur hari ni tak ada orang pun tengok tu, tak ada orang pun gali kubur keluar api. Kalau penggali kubur gali-gali tak keluar api pun satu. Kalau kat kubur pak kita ni lubang kubur beza-beza. Kalau di tanah Arab tu lubang kubur dia sama, kongsi lubang liang lahat. Mana dah repuk tu gali balik, masukkan mayat baru, macam di perkuburan Baqi'. Tak ada pun keluar api. Contoh orang tanya. Jadi sebenarnya azab kubur ni berlaku secara alam ghaib ni, mana secara roh, berlaku terhadap roh dia. Berlaku terhadap roh sama seperti benda yang berlaku dalam mimpi kita. Sebab mimpi itu waktu tidur
tidur tu adalah matinya kecil. Maka sebagaimana kita berasa yang main dia yang utamanya berlaku pada roh, tapi bila kena begitu nafas kita pun jadi tercungak-cungak, peluh pun keluar peluh dan sebagainya. Jadi yang utamanya adalah roh, yang mengikutnya adalah jasad. Waktu kita jaga ni yang utamanya adalah jasad, yang mengikut adalah roh. Itu. Tapi bila berlaku di hari akhirat, itu adalah roh dengan jasad. Cuma dalam azab kubur orang tak nampak, ialah sebab dia utamanya berlaku pada roh. Cuma jasadnya tetap rasa sakit jugalah. Jasad tetap rasa sakit. Cuma oleh kerana berlaku utamanya pada roh, orang tak nampak sesuatu yang berlaku pada jasad. Macam kita tengok orang tidur. Orang tidur tu tengok biasa, tapi apa yang dia sedang alami dalam mimpi dia, kita tak tahu. Berlaku kesan tak pada dia, pada tubuh dia, ada kesan pada tubuh. Cuma kita tak nampak. Kesan dia apa? Kadang-kadang dia peluh. Kadang-kadang dia bangkit-bangkit menangis. Kadang-kadang bangkit, nafas dia tu cungak-cungak. Kalau mimpi kejar anjing, peluh. Kalau mimpi lain, kadang-kadang mimpi basah. Mimpi, kalau budak-budak zaman dulu dia kata, apa saya mimpi lepas daripada main bola pergi kecing, tiba-tiba basuh habis kat katil. Maknanya dia mimpi tu ada kaitan dengan jasad dia. Cuma orang tak nampaklah dia. Begitulah cara kita nak faham azab kubur. Azab kubur ni ada walaupun kita tak nampak. Kenapa kita kata ada? Pertama, hadis Nabi SAW yang sebut azab kubur ni ada. Dalam Quran tak ada sebut. Dalam Quran tak ada sebut secara nyata. Tapi ada sebut secara isyarat. Secara isyarat. Isyaratnya mana? Pada azab Fir'aun. An-naru yu'riduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan. Dalam ayat Quran tu lebih kurangnya Allah Taala kata Fir'aun ni dibentangkan kepadanya neraka pada siang dan malam. Maka pada hari kiamat dimasukkan dia kepada azab yang lebih berat. Jadi kalau sudah berlakunya azab sebelum masuk neraka, di mana berlakunya azab tu? Tidak lain dan tidak bukan berlaku di alam kubur. Jadi itu isyarat dari Quran bahawa adanya azab sebelum azab hari akhirat. Dan azab sebelum azab hari akhirat berlaku di dalam kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bab yang seterusnya, bab ma 'urida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi min amril jannati wan nar. Bab diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat gerhana tentang syurga dan neraka. Panjang lagi ni, banyak ni. Kena kerat dua ni. Kena separuh-separuh. Ingat kan nak baca satu bab habis tadi. Berasa nak baca sampai bab seterusnya dah tadi. Tapi bila baca, lama rupanya. Padahal tak syarah panjang. Kau sembang banyak ni. Tak syarah panjang kan? Syarah sikit-sikit baca hadis hari ni. Hadis Asma radhiyallahu anha qalat ataitu Aisyata wa hiya tusalli faqultu ma sya'nun nasi fa asharat ila as-sama' fa idha an-nasu qiyamun faqalat subhanallah qultu ayatun fa asharat bi ra'siha ay na'am faqumtu hatta tajallanil ghashyu
faja'altu asubbu ala ra'sil ma'a fahamidallaha azza wa jalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma qala ma min syai'in lam akun uritu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannatu wan-nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariba qala ar-rawi la adri ayu dhalika qalat asma'u min fitnatil masihid dajjal thumma yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajul fa amma al-mu'min aw al-muqin la adri bi ayyihima qalat asma' yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabna wattaba'na huwa Muhammadun thalatha fayuqalu nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bihi awil munafiqu awil murtabu la adri ayu qala ayu dhalika qalat asma fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Muttafaqun alaih. Maksudnya Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu dia sedang salat. Lalu aku tanya dia, Asma ni dia kecil lagi, tanya kenapa orang salat? Dia kenapa dengan orang-orang? Fa'asyarat, lalu fa'asyarat ila sama', Aisyah pun tunjuk langit. Aisyah pun tunjuk ke langit. Maka aku berkata, Subhanallah, qultu ayatun fa'asyarat bira'siha ay na'am. Lalu aku berkata, Subhanallah, ada tanda, ayat ni tanda kekuasaan Allah. Ayat lah, ada ayat, ada tanda. Subhanallah, ada ayat, dia kata, ada tanda. Dijawab dengan menganggukkan kepalanya yang bererti ya. Aisyah pun jawab, angguk kepala. Jaib dah. Ni baca hadis ni rupanya Aisyah ni sebab tu baru ni Imam tengah Imam Masjidin Nabawi baru ni tengah-tengah semayang dia buat salah baca. Tak sempat dia nak betulkan bacaan, orang duduk belakang dia duduk tegur dia. Dia pun ulang 2 kali dia. Tak jumpa lagi. Orang belakang tegur lagi. Jadi dia pun betulkan bacaan, dia tunjuk orang belakang dengan tangan dia. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni lah, macam ni. Kalau kita tengok kamera, tunjuk macam ni. Dalam bahasa Arab ni, kalau dia buat macam ni, ke atas lah, ke atas. Jangan ke bawah, dia tunjuk ke atas. Kalau ke atas macam ni, maknanya tunggu. Tunggu sekejap. Tunggu, maknanya Syekh ni rakyat ke orang belakang tu, jangan gopoh nak tegur. Aku baru nak betul sendiri ni, maknanya Syekh tahu dia ni baca salah, dia nak betul. Orang tak ada apa-apa dah tegur dah. Dia pun tunjuk isyarat tangan dia, tunggu. Kena buat macam ni, tanda tunggu. Jangan macam ni orang Arab makna lain. Kalau macam ni, tambah pula kalau buat macam tu. Ni macam ni maknanya kata macam maki jugalah, kata perkataan yang kamu ni tak ada apa, gitulah kita buat macam tu. Dia marahlah. Kalau macam ni tak apa. Dia bahasa isyarat pun ada juga kan.
Jadi Aisyah pun bagi isyarat ke langit, tunjuk ke langit. Dalam semayang dia tunjuk ke langit. Bila kata ada tanda, Asma kata ada tanda, dia pun angguk kepala. Wallahu ta'ala alam, zahirnya dia tengah semayang. Wahiyya tusalli, dia kata. Aku kunjung, dia sedang solat. Aisyah sedang solat. Dalam hadis tu Aisyah sedang solat. Lalu dia kata apa? Maka aku tetap berdiri sampai hampir pengsan. Aku pun semayang, berasa nak rebah lama semayang. Dia budak lagi. Berdiri ni siapa nak rebah. Hampir pengsan. Faqumtu hatta tajallanil ghashyu. Hampir rasa nak pengsan. Faja'altu asubbu ala ra'sil ma'. Sehingga aku pun siram air kat kepala aku. Siram air kat kepala. Tak nak bagi pengsan. Sehingga dia hampir nak pengsan, aku siramkan ke atas kepala supaya tak pengsan. Mana lamanya solat dia. Dia solat, dia juga dia, aku tetap berdiri, kata faqumtu hatta tajallanil ghashyu faja'altu asubbu ala ra'sil ma' fahamidallaha azza wa jalla. Kemudian aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan puji syukur kepada Allah. Lalu bersabda, tiada sesuatu yang belum diperlihatkan Allah kepadaku, melainkan telah diperlihatkan di tempat berdiriku ini. Tiada sesuatu yang belum diperlihatkan Allah kepadaku. Tak ada lagi yang Allah Ta'ala tak tunjuk, kecuali Allah tunjuk kepadaku di tempat berdiriku ini, yakni dalam salat tadi. Bahkan syurga dan neraka. Dan diberitakan kepadaku bahawa kalian akan diuji di dalam kubur seperti ujian fitnah Dajjal, yang akan ditanya, bagaimana pengetahuanmu terhadap orang itu? Bukan tentang Dajjal ni. Kita akan diuji dalam kubur seperti datangnya kepada kita ujian fitnah Dajjal. Mana Dajjal ni akan datang untuk menguji di mana orang yang beriman dengan di mana orang yang kafir. Boleh faham? Dajjal ni dia datang sebagai ujian Allah. Allah nak tengok siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang tidak beriman. Hari ni pun kita sangat bimbang dengan fitnah Dajjal dan bibit-bibit fitnah Dajjal. Di mana Dajjal ni fitnah dia ialah datang membawa kesyirikan. Mengajak orang menyembah dia, minta kepada dia, sujud kepada dia. Hari ni ada bibit-bibit fitnah di mana orang mengajak sujud kepada manusia yang dah mati dikubur, berdoa kepada dia, hajat kepada dia atas nama tawassul. Betul lah tawassul yang disyariatkan tu, ada tawassul. Dan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku khilaf. Adapun tawassul kepada orang mati dengan minta sebut direct kepada orang mati, maka dia adalah syirik. Berdoa di kuburan. Kalau dia guna ayat-ayat tawassul, ya Allah begini pun kita kata perkara itu tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya sifat sadduz zari'ah, kita berhati-hati untuk tidak buat begitu, kerana orang yang jahil kalau dia tengok, dia tak tahu bahasa orang alim tu macam mana. Dan kita pun tak boleh nak jaga, takut-takut dibimbangi
pergantungan kita kepada orang mati itu ada. Apatah lagi kalau tengok kepada sejarah berlakunya penyembahan berhala pada zaman kaum Nabi Nuh AS adalah bermula dengan pemujaan terhadap orang-orang soleh. Jadi saya katakan itu bukan Dajjal tapi bibit-bibit yang mengajak manusia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala jagalah iman kita dan mereka yang orang panggil masih lagi bermudah-mudahan dalam isu berdoa di kuburan dan meminta hajat kepada ahli kubur atas nama tawassul. Kita tak kata kalau betul dia buat tawassul, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman mereka, tapi mereka sedang bermain di atas borderline yang sangat bahaya. Kalau dia sampai ke tahap minta dengan orang mati, yang tu memang habislah, tak ada dah. Okey, wallahu taala alam. Kemudian, jadi kata Nabi ni, kamu akan diuji sama atau seperti fitnah Dajjal. Makna Dajjal ni uji mana yang beriman, mana tak beriman. Lalu dikatakan, dan yang akan ditanya, apa pengetahuanmu terhadap orang itu? Adapun orang mukmin yang yakin, maka dia menjawab, dia Muhammad, ya, Rasulullah yang datang kepada kami membawa petunjuk dan bukti, maka kami terima dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad. 3 kali. Jadi maknanya dalam kubur ni akan ada fitnah. Okey, fitnah dulu. Sebelum azab tu ada fitnah. Apa maksud fitnah? Ujian. Dan ujian dalam kubur adalah ujian untuk tes orang itu beriman ataupun tidak, positif atau negatif. Kalau tes COVID dia ada 2 tu ya, positif, negatif. Ini tes apa? Tes iman. Masuk kubur akan tes. Siapa yang akan tes? Malaikat. Macam mana dia tes? Dia tanya. Apa soalan dia? Tentang lelaki ini, Muhammad ni, siapa dia? Maka orang beriman kata, dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah yang kami beriman dengannya dan kami ikut dia. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah dengan nyenyak, kami sudah mengetahui bahawa engkau yakin. Tidurlah, maknanya beradalah dalam kubur dengan tenang. Adapun orang munafik yang ragu, maka dia menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Fayaqul, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang mengakui sesuatu, maka aku katakan seperti yang mereka katakan. Orang munafik dia jawab apa? Aku tak tahu lelaki ni siapa. Cuma aku mengucap dulu sebab aku tengok orang mengucap. Aku ikut ya. Tapi dalam hati dia tidak ada pun keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah banyaknya orang yang mengucap tapi hanya ikut-ikut. Dan ini bahaya. Kalau ikut lafaz hadis ni, orang yang mengucap hanya kerana ikut-ikut manusia dan tidak kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pun beriman serta mengikut. Dalam lafaz hadis ni kalau kita perhatikan, saya ambil tunjuk yang bahasa Arab kan.
Okay? Apa kata orang mukmin? Apa kata orang mukmin dalam lafaz hadis ni? Huwa Muhammadun Rasulullah. Ini kata orang mukmin. Huwa Muhammadun Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat. Dia datang kepada kami bawa keterangan. Wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabna, kami pun terima seruannya. Ajabna, kami sahut, kami jawab. Wattaba'na, dan kami ikut. Nampak? Dia datang bawa hidayah, kami jawab, kami sambut, sahut seruannya, dan kami ikut dia. 3 ni. Maknanya kalau skema jawapan tu sampai ke tahap ikut. Bukan sekadar kami dengar je. Oh, kami dulu dia Rasulullah. Kami tahu dia Rasulullah. Tapi mau ikut tak? Kita bimbang kalau hanya ikut orang, kemudian tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut dia termasuk dari kalangan munafik ataupun murtad, orang yang ragu. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala membantu kita di alam kubur kita nanti. Kita pun tak tahu bila kita nak pergi. Pagi ni pun saya duk teringat ke Haji Basri kata tak ada orang nak share kuliah kita. Biasa dia kan duk share kuliah kita. Tapi tak ada dah lah. Pergi dah, meninggalkan kita. Baru ada nak masuk hospital tu WhatsApp kat saya. Saya nak masuk HUKM ni dia. Dia. Lepas pada tu tak berbalas mesej sampai ke akhir sekali dapat berita dia dah meninggal. Alangkah cepatnya masa. Begitu saja. Dan ramainya semalam pula ada seorang ulama besar kibar di Arab Saudi meninggal. Syekh Nasir Ash-Shitri, ayah kepada Syekh Sa'ad Ash-Shitri. Syekh Sa'ad Ash-Shitri itu saya pernah jumpa lah dia. Dia sekarang ni penasihat Universiti Madinah sinilah. Dan dia salah seorang yang penasihat kepada Raja Salman. Dan ayah dia pun sama juga, Syekh Nasir Ash-Shitri. Meninggal semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ni tak tahu. Memanglah hari ni kita ralik kita pasal ralik ni apa? Asyik kita tu, macam-macam kita tu, muak. Tapi moga Allah Ta'ala jagalah diri kita. Dan Allah Ta'ala ampunkan kekurangan kita. Dalam serba kekurangan yang kita tahu, semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk jawab soalan dalam kubur. Jadi kubur ni ada fitnah, ada nikmat, ada azab. Dimulai dengan fitnah kubur, disusuli dengan nikmat kubur ataupun azab kubur. Fitnah kubur maknanya soalan, ujian. Masuk tu ditanya. Dan soalan dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni tentang Nabi Muhammad. Atau lebih umum lagi ialah tentang agama kita. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Tu je soalan dia. Kalau kira mudahlah nak jawab. Tapi yang jawabnya bukan lisan. Kalau tidak pakat tulis di kain kafan belakanglah. Ni skema jawapan malaikat nari. Gelap tak nampak dah. Yang akan jawab soalan malaikat masa tu adalah amalan kita. Allah Ta'ala yang akan bagi kekuatan untuk kita untuk menjawab. Tak tahulah boleh jawab ke tidak nanti. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan. Macam kita nak masuk periksa lah SPM lah. Tahu dah ni soalan ni. Tapi takut tu tetap ada. Baca dah. Tapi takut tu tetap ada. Kena ada rasa takut tu. Jangan kata relax, aku beres nanti. Jangan overconfident. Overconfident ni masalah.
Kita tak tahu, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah kuatkan lisan kita untuk menjawab fitnah kubur. Dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari sifat kemunafikan. Sebab kita bimbang, memang atas dunia ini kita boleh ucap, tapi apa yang menyebabkan orang dalam kubur tak boleh sebut? Sebab kemunafikan menghalang dia. Kalau kira jawapan dia kata la adri. Dia kata la adri, aku tak tahu. Padahal dalam hidup dia mengucap orang ni, dia mengucap ni. Zahir dia mengucap mana? Sebab dalam ayat ni kata aqulu, dia kata apa? La adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia kata aku tak tahu. Dulu aku dengar je orang bagi tahu, orang ucap, aku pun ucap juga. Maknanya atas dunia dulu dia ni ngucap. Cuma dia munafik. Lalu sifat kemunafikan itu menghalang dia daripada ucapan. Ini kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang penghalang. Dia macam ginilah. Mudah. Semua orang nak mati di atas kalimah la ilaha illallah. Tapi waktu orang tu sakit nak mati, apa yang menghalang dia daripada mengucap? Padahal kalimah tu mudah je. Dia dah ulang-ulang dalam hidup dia berapa kali dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saat dia nak mati, dia tak boleh mengucap. Bukan sebab dia tak tahu, tapi amalan buruk dia menghalang dia daripada mengucap. Hak ni hak kita bimbang. Kemunafikan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat nifaq. Takut kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita orang yang betul-betul ikut panduan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kekurangan kita, kealpaan kita, kelalaian kita, serta Allah mentaufikkan kita untuk menjaga amal ibadah kita, hidup kita, harta kita, semualah yang ada kaitan dengan kita jaga agar kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni masalah hati ni Allah Ta'ala alam. Mulut mudah yang nak cakap, tapi benda dalam hati inilah yang menentukan boleh ataupun terhalang. Jadi isunya orang munafik bukan tak tahu, tapi dia tak boleh mengucap, dia tak boleh jawab kerana sifat kemunafikan yang menghalang dia daripada jawapan. Allahul Musta'an. Lalu apa yang berlaku kepada orang munafik, serta apatah lagi kalau orang kafir. Kalau orang kafir habis lah, tak boleh jawab terus. Mereka akan ditimpa dengan azab kubur, disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya, dipukul dengan tukul dari besi sehingga masuk ke dalam tanah sedalam 70 hasta, dan dihamparkan baginya jurang-jurang dari api neraka. Lalu tidurlah dia dalam kubur di atas hamparan neraka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi bila berlaku gerhana, benda ni hak kita kena fikir. Sebab tu dalam salat gerhana ni, dalam bab gerhana, salah satu tulisan yang saya baca tu, dia kata gerhana ni la litasliyah, bukanlah untuk rekreasi. Orang ni jadikan gerhana sebagai rekreasi. Apa maksud rekreasi? Sebenarnya yang menggembirakan. Bila berlaku gerhana, pakak keluar pergi tengok ramai-ramai. Ada satu poster di Indonesia buat konsert sempurna gerhana. Gerhana ni bukan la litasliyah, bukan untuk
rekreasi, bukan untuk suka-suka. Bila kita tengok tanda kekuasaan Allah, maka dia seharusnya mendatangkan sifat takut kepada Allah. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, menangis banyak, ketawa sikit je. Kita ni pun banyaknya lupa. Tak ngajar ingat Tuhan. Habis ngajar balik rumah, habis. Lupa balik. Sebab tu kadang-kadang kita ngajar ni bukan untuk orang lain, ngajar untuk kita je. Orang tak dengar pun tak apalah. Kita ngajar tu untuk kita ingatkan diri. Tapi itulah, semoga Allah Ta'ala ni jaga kita. Mintalah doakan kita semualah, sama-sama muslimin dan muslimat, tolong doakan saya juga, doakan asatidah kita, alim ulama kita, doakan sahabat handai, keluarga kita, agar Allah Ta'ala jaga iman. Krisis keimanan sekarang ni meruncing. Krisis keimanan sekarang ni meruncing. Orang yang tidak lihat Nabi SAW sebagai ikutan dia. Pertama yang saya sebut semalam, budak-budak yang baru nak up ni. Orang Indonesia sebut ABG, anak baru gede. Anak baru gede ni ke apa? Anak baru besar. Budak-budak hak baru sedang membesar. ABG dia panggil, ABG, anak baru gede. Gede tu besar Indonesia. Kalau kita gak budak baru nak up. Budak baru belajar. Baru balik. Balik dia sebut balik. Tak nak tak. Baru nak up, budak-budak baru nak up. Dia rasa dia pandai. Mula dia petikai tentang agama, dia petikai tentang Tuhan, dia petikai tentang syariat. Dia rasa dia ada kebebasan bersuara. Itu bahaya. Jadi orang-orang macam ni, kita nasihatkan dia, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Bahawa dunia ni lagi jauh daripada apa yang kita bayangkan. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sehingga Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maknanya benda banyak lagi kita tak tahu. Hak tahunya Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada kita. Jadi banyak yang kita tak tahu tu kembali kepada Nabi SAW. Nabi bagi tahu kat kita. Antara benda yang Nabi bagi tahu, fitnah kubur, azab kubur. Dan bagaimana orang munafik dia tak boleh jawab nanti dalam kubur. Allahul musta'an. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang juga hadis yang ke-25 tu, panjang juga. Kita dah sejam lebih dah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita minggu depan. Kita baca sekali lagi bab solat gerhana ni pada hadis yang ke-525 insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.